yang diperoleh oleh pasukan PDRM. Ini adalah kesebelasan utama yang diturunkan oleh Eddie Gapil, yang mana menyaksikan dua pertukaran, iaitu ketiadaan Amir Saiful digantikan oleh Alif Nakiuddin dan juga Zul Fahmi Hadi yang direhatkan, dan juga Fakhrul Azim berada dalam kesebelasan utama untuk Eddie Gapil dalam misi untuk mencatat kemenangan ke-5 berturut-turut. Itu adalah kesebelasan utama untuk pasukan PDRM. Manakala untuk pasukan Kedah, mereka juga ada kemasukan dua pemain baru yang dibawa masuk, tetapi mereka merehatkan penyergol yang beraksi pada aksi bertemu dengan Terengganu, itu Ifwat, dan meletakkan semula kalamullah di pintu gol utama Kedah Darul Aman. Sebab itu pegawai-pegawai petugas Tuan Muhammad Yassin sambil dibantu oleh Yusri Muhammad dan juga Zainuddin Isa. Sambil itu pegawai keempat perlawanan adalah S. Logeswaran. Itu adalah pengadil-pengadil yang diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan aksi pada malam ini. Eddie Gapil yang menggantikan Azmi Aziz selepas perlawanan PDRM dan Sabah. Itu adalah tugasan pertama dan beliau mencatat kemenangan 2-1. Pengendali yang berusia 40 tahun pastinya ingin meneruskan lagi rentak yang ditinggalkan oleh ketua jurulatih sebenar bagi PDRM, iaitu Azmi Aziz, yang mencatatkan sehinggalah ke perlawanan yang ke-14. Tetapi selepas itu giliran Eddie Gapil yang diberi tanggungjawab pada perlawanan bertemu dengan Perak. Itu berkenaan dengan pasukan PDRM. Sambil itu James Wosa seperti biasa diberikan tanggungjawab untuk membawa pasukan PDRM untuk aksi pada malam ini. Sambil itu Syarudin Mat Issa yang berusia 38 tahun bertugas di Pejabat National Main Centre di Seksyen 21, memiliki 17 tahun pengalaman, diberikan penghormatan untuk membawa bola rasmi selaku penaja ataupun Pos Malaysia selaku penaja bagi saingan Liga Super musim 2023. Bersama dengan saya untuk memperkatakan tentang aksi di antara PDRM dan juga Kedah Darul Aman. Tapi sebelum tu, ini adalah kesebelasan utama Kedah Darul Aman. Sambil itu satu debut kepada Ifadayo dan juga Moses Atede, pemain dari Nigeria berusia 25 tahun yang akan bertindak selaku defensive midfielder. Perhatikan bagaimana 5 pemain yang diletakkan untuk mendapatkan jaringan kepada Kedah Darul Aman. Nafuzi Zain, 44 tahun, mula bersama dengan Kedah sejak dari 6 Disember 2022 untuk mengambil alih tugasan mengemudi Kedah Darul Aman untuk musim 2023. Bersama dengan saya, Nazab Hizan, yang akan bersama dengan saya sepanjang 90 minit. Banyak yang akan diperkatakan Jap tentang aksi yang akan berlangsung sebentar lagi. Ya, sudah pasti bagi Nafuzi misi balas dendam yang bermain di fikiran beliau. Kekalahan di Darul Aman masih lagi beliau teringat sampai ke hari ini. Ini adalah perlawanan yang saya rasa sangat menarik kerana PDRM juga dalam momentum yang sangat baik, dan kesetiaan ketua jurulatih iaitu Azmi Aziz, sekarang ni caretaker mereka Eddie Gapil akan menjalankan tugas. Sudah pastinya seluruh peminat pasukan Kedah ingin melihat dua pemain terbaru mereka. Adakah sumbangan mereka akan membantu ataupun menjadikan pasukan ini kurang ataupun sebaliknya. Saya harap kedua-dua pasukan akan berikan aksi yang bermutu untuk perlawanan malam ini. Dimulakan oleh Tuan Muhammad Yassin untuk kedua pasukan PDRM dan juga Kedah bagi aksi hari perlawanan yang ke-16 yang berlangsung di Stadium MPPJ Petaling Jaya, dengan masing-masing masih lagi mengingatkan keputusan perlawanan pertama yang berlangsung di Darul Aman, hasil kemenangan 1-0 untuk PDRM hasil jaringan Bruno Suzuki. Mungkin kerana kita ada dua pemain baru, kerana harapan yang diletakkan terlalu tinggi oleh penyokong-penyokong Kedah ingin melihat kepada sumbangan dua pemain ini dalam aksi pertama mereka. Itu akan memberikan satu kelebihan ataupun sedikit tekanan kepada keseluruhan pasukan Kedah ini. Ia sudah pasti pada saya Ifadayo sudah masak dengan bola sepak dengan dua gelaran sebagai penjaring terbanyak dalam Liga Super. Mereka ingin melihat kelibat pemain pertahan tengah itu Moses Atede, yang adakah dia mampu untuk mengawal di bahagian tengah
untuk menjadikan pelancaran ataupun adakah bahagian tengah akan lebih efektif, itu akan menjadi tanda tanya dalam perlawanan ini. Sentuhan pertama daripada Moses Atede yang menggunakan jersey 25. Itu penguasaan awal dimiliki oleh Kedah Darul Aman. Jersey kuning hijau kuning sambil PDRM dengan jersey serba biru. Kedah dari kanan ke kiri. Boyan Siga untuk Arif Farhan. Al-Hafiz Harun juga berada dalam kesebelasan utama. Akan bergerak di sebelah kiri sambil posisi di sebelah kanan menjadi milik Menol Hidalgo. Nurul Afiq membiarkan Menol Ott ke belakang. Dapatkan Moses Atede menghantar ke sebelah kiri untuk Arif Farhan. Serangan awal daripada Kedah tetapi hantaran yang cuba mendapatkan larian daripada Al-Hafiz Harun sedikit kuat dan gagal dikawal dengan kemas. Ya, saya rasa memang corak permainan pasukan Kedah masih lagi Nafuzi tekankan dengan short pass dan mereka akan build up daripada bawah. Memang itu corak yang saya fikir untuk mereka menguasai penguasaan bola, ia sangat baik. Tetapi mungkin sentuhan ataupun hantaran itu tadi sebenarnya harus di-adjustkan sedikit kerana Al-Hafiz saya rasa dia belum bersedia untuk membuat larian, tetapi hantaran itu saya rasa harus diperbaiki dalam yang seterusnya. Kali ini untuk PDRM, mereka melakukan serangan dan percubaan pertama. Satu kejutan sebenarnya daripada melihat kepada penguasaan Kedah. Satu percubaan daripada Nabil Ahmad Lutfi. Hampir-hampir untuk memerangkap Kalamullah di pintu gol. Ya, memang antara itu sungguh baik. Sebenarnya jika Ucik Akbar melihat mendapat bola itu, dia berada dalam kedudukan offside, tetapi hantaran di belakang pemain atau defender itu tadi, saya rasa peluang itu tidak akan datang lagi. Saya rasa agak kerugian Nabil. Ada vision yang baik. Ya, saya setuju dengan apa dilakukan, tapi mungkin ketepatan tidak ada. Sekali lagi Nabil cuba untuk mengatasi kawalan daripada Arif Farhan. Berbalik kepada percubaan tadi Nabil, kerana itu satu-satunya peluang kerana beliau sedikit rendah dan lebih kepada mencuba dengan lebih laju, itu mungkin mendapatkan jaringan yang pertama. Ya, sepatutnya pemain menggunakan peluang kerana ia tidak akan datang lagi, dan sepatutnya Nabil membuat satu antaran. Ya, seperti yang Zaki katakan tadi, sedikit rendah. Saya rasa mungkin kalau mula akan terperangkap dengan hantaran itu tadi, dan seterusnya gol pertama untuk PDRM. Dari itu Kedah menerusi Litak untuk Al-Hafiz. Semula kepada Litak dari arah sebelah kiri, hantaran Litak ke tengah. Tetapi di sana James Huosa berjaya melaksanakan tugasannya dengan cukup baik selaku center back ataupun center half bagi PDRM. Ya, saya suka dengan Litak. Dia memang antara pemain yang cukup efektif. Dia bergerak, dia terlibat dalam semua pergerakan. Kita lihat bermain 1-2 dengan Hafiz Harun. Dia memberikan isyarat kenapa Ifadayu tidak pergi ke near post. Hantaran itu sepatutnya Ifadayu antara orang pertama yang sepatutnya pergi ke depan untuk menyambut hantaran. Itu yang saya fikir Ifadayu harus lakukan dalam serangan itu tadi. Ifadayu memerlukan mungkin sedikit masa untuk memahami corak dari sebelah menerusi hantaran lintang yang mungkin dapat dihasilkan daripada Litak maupun Hidalgo, dan beliau perlu untuk berada pada kedudukan dan tepat bagi menerima hantaran-hantaran yang diberikan oleh rakan-rakan sepasukan. Ya, saya fikir itu sebenarnya basic untuk striker. Dia tidak perlu diberitahu kerana itulah tugasan seorang striker. Dia jikalau ada kekosongan di depan, dia harus menuju ke near post untuk menyambut, sama ada dapat ataupun tidak. Dialah orang pertama yang harus pergi ke depan untuk menyambut hantaran. Daripada Litak, hantaran ke tengah, sepakan penjuru ditanduk keluar. Masih lagi dalam kawalan Kedah. Hidalgo, Moses Atede hantar bola terus ke dalam kawasan penalti, cuba mendapatkan Litak. Apakah berjaya? Terlalu kuat pula hantaran daripada Moses Atede. Beliau melihat ada kedudukan Litak di sebelah kiri, tetapi tidak begitu baik. Sentuhan pertama daripada Litak memberikan sepakan gol buat PDRM. Ya, saya fikir itu antaran diagonal ball yang ada vision, misi yang baik, tetapi mungkin terlalu jauh ke depan, menyukarkan Litak untuk membuat kawalan dan sebagainya. Dia harus mungkin OTD sedang mencari rentak permainan dan juga cuba memahami bagaimanakah rakan bergerak untuk menerima bola. Tuhan daripada penjaga gol PDRM Akil Razak dalam kawasan tengah, semula kepada Al-Hafiz. Ucik Akbar ke belakang, antara rendah berjaya dikawal semula oleh
Boyan Siga. Hidalgo sedikit di bawah. Menelot berada berhampiran memilih untuk menghantar kepada Al-Hafiz Harun. Satu outside foot, tetapi lihat kepada kedudukan ada 4 pertahanan PDRM yang membaca gerakan daripada Al-Hafiz dan juga menghalang larian yang cuba dilakukan oleh Ifadayo. Ya, betul. Memang kita lihat bagaimana apabila pasukan Kedah melancarkan serangan, ya, ada 4 pemain Saka Biru iaitu the Corps yang berada di belakang bola untuk tidak memberikan laluan. Apapun diagonal ball daripada Hidalgo tadi kepada Hafiz, kawalan dia baik. Mungkin last pass tadi itu yang menyukarkan. Saya nampak Ifadayo harus lebih banyak bergerak. Dia menunggu, tak mungkin bola itu akan dapat kepada dia. Dia harus bergerak dahulu sebelum rakan-rakan buat hantaran. Kawalan Arif Farhan. Belakang Akmal. Moses cuba mendapatkan bola daripada Akmal, memilih untuk kepada Boyan Siga. Moses. Wan Amirul Afiq di sebelah kanan. Hidalgo memberikan bantuan semula kepada Moses. Satu hantaran jauh baik kali ini untuk Kedah. Bagaimana mujur di sana, tepat kedudukan Akil Razak dalam penampilan yang kedua untuk penjaga gol yang berusia 26 tahun. Kali pertama debut pada aksi bertemu dengan Perak. Beliau diberikan kepercayaan terus. Itu hantaran yang paling baik. Itulah hantaran yang saya rasa membunuh 4 back four pasukan The Corps. Bagaimana saya suka dengan larian daripada Wan Amirul Afiq tadi. Itu sebenarnya larian ke dalam yang saya rasa harus kerap dilakukan. Ucik Akbar. Terang rendah, tetapi sentuhan daripada Marcus Macaulay tidak begitu sempurna. Semula untuk Kedah Darul Aman. Litak gerak di sebelah kiri. Manuel Ott ada di sana, tetapi Litak semula ke belakang mencari Moses. Hantaran ke sebelah kanan. Wan Amirul Afiq melihat kepada Ifadayo, memerlukan bantuan semula kepada Moses. Ifadayo, Hidalgo di sana. Perlahankan sedikit tempo permainan. Manuel Ott semula ke sebelah kanan. Wan Amirul Afiq. Hidalgo turut berada di sana untuk memberikan bantuan. Lihat kepada corak yang ataupun barisan pemain-pemain PDRM ketika ini yang turun di bawah. Kerana mereka tahu pemain-pemain Kedah mampu untuk melakukan larian di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Litak. Boyan Siga. Akmal. Cari Ifadayo. Berjaya mendapatkan Litak. Afif Farhan di sebelah kiri. Al-Hafiz Harun hantaran lintang ke tengah. Ifadayo terlepas. Berjaya dikeluarkan daripada kedudukan bahaya. Larian daripada Ucik Akbar. Sambil itu Nabil Ahmad Latfi juga telah pun membuka larian di sebelah kiri. Bagaimana kali ini telah pun offside. Satu hantaran yang cukup pantas melihat kedudukan Nabil tadi, Jap. Ya, betul. Sebenarnya saya memuji tindakan pengadil yang membenarkan perlawanan itu diteruskan. Ya, sebenarnya ada faul terhadap Ucik Akbar, tetapi pengadil melihat ada pemain PDRM yang mendapat sentuhan bola itu. Itu yang saya suka, pengadil yang membaca gerakan main. Dia tidak mengganggu permainan, tapi mungkin kedudukan Nabil itu memang jelas. Dia berada dalam kedudukan offside. Agak malas sepatutnya Nabil. Dia di bahagian paling tepi. Dia sepatutnya melihat dia offside ataupun tidak. Tiga pemain di bahagian kanan. Itu yang saya tekankan kepada pemain. Awak tidak boleh offside kalau duduk di bahagian tepi kerana nampak line defender. Sementara itu sepakan percuma yang diberikan oleh pengadil kepada PDRM. Ucik Akbar ke tengah. Jadi tanduk keluar dari kedudukan bahaya semula kepada Litak. Kauli ataupun Ucik Akbar. Tapi hantaran ke sebelah kiri. Serangan daripada PDRM. Hantaran lintang ke tengah. Boyan Siga di sana. Hampir-hampir berjaya mendapatkan Nabil. Akmal. Untuk Wan Amirul Afiq. Semula Kedah mengawal permainan daripada Manuel Ott. Hidalgo hantaran ke depan. Ifadayo terlepas. Kali ini kawalan daripada Moses ATD. Sebelah kiri Arif Farhan. Mana kedudukan Litak dan juga
Al-Hafiz Harun. Mereka bergerak di sebelah kanan menerusi Ifadayo. Terlepas kawalan Ifadayo, mujur di sana Akmal semula mendapatkan kawalan kepada Kedah. Arif Farhan semula ke belakang. Boyan Siga. Saya rasa pemain Kedah mereka terlampau negatif, terlampau banyak back pass. Sepatutnya ini saya rasa sayang. Sepatutnya dia boleh melepaskan hantaran kepada Wan Amirul Afiq tadi yang buat satu overlapping yang baik. Ada bantuan di sebelah kanan je, kerana di sana pemain pertahanan PDRM dapat masuk ke tengah dan membiarkan Wan Amirul Afiq di sebelah kanan, tetapi beliau memilih untuk menghantar kepada Litak. Saya fikir kalau Hidalgo tadi membaca gerakan daripada Amirul Afiq tadi, saya rasa itu gerakan yang menarik, boleh menghasilkan sesuatu. Salahkan kekasaran ke atas Moses ATD. Setakat ini saya nampak ATD cukup baik bermain dia di bahagian pertahanan tengah. Dia kawalan bola juga baik. Dia mengawal keadaan, dia boleh memperlahankan dan mempercepatkan permainan. Ia perlu ada pemain ini untuk membantu serangan dan juga pertahanan. Cantik, tetapi kedudukan Ifadayo telah pun offside. Gerakan pantas bermula di sebelah kanan yang dilakukan oleh Kedah Darul Aman. Berbalik kepada peranan Moses ATD. Beliau dilihat, kita tahu peranan yang diberikan adalah di defensive midfielder untuk beliau mencorakkan setiap serangan untuk pasukan Kedah. Tetapi setakat ini, seperti Najib kata, beliau dapat menyerap segala asakan daripada bahagian tengah PDRM. Betul, memang dia antara pemain yang cukup kreatif. Dia harus bekerja keras di itu, tapi dia juga perlukan bantuan Manuel Ott dan juga Litak untuk membantu segi mendapatkan bola, melancarkan serangan. Jikalau tidak, dia juga akan susah bersorangan di bahagian tengah. Dan bercakap tentang Ifadayo, saya cukup kenal pemain ini. Dia harus selalu diberikan teguran. Sentuhan daripada Ifadayo, tetapi melihat kepada keberkesanan kawalan di barisan pertahanan PDRM setakat ini, mereka berjaya untuk memberikan satu kawalan yang sepenuhnya kepada gerakan yang dilakukan oleh Ifadayo. Ya, setakat ini kapten mereka James memainkan peranan yang cukup baik. Dia diberikan peranan untuk mengawal Ifadayo. Sudah pastinya sizing dan juga fizikal beliau itu membuatkan boleh Ifadayo tidak mampu untuk bergerak. Saya harap Nafuzi akan berikan lebih banyak arahan kepada Ifadayo untuk jangan terlampau ke bawah sangat, kerana pemain ini kerap menerima bola di bahagian bawah untuk melancarkan serangan. Serangan lintang yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad dari arah sebelah kanan, cuba mendapatkan gerakan di dalam kawasan penalti Kedah Darul Aman. Sepakat percuma pantas untuk Kedah. Manuel Ott semula kepada Hidalgo. Moses ATD. Boyan Siga memilih kepada Arif Farhan. Litak cuba memberikan bantuan semula ke belakang. Kali ini Litak diberikan kawalan oleh Fadi Awad. Saya nampak kekurangan Kedah adalah mereka memperlahankan perlawanan dan terlampau banyak back pass. Sambil itu Hidalgo untuk Kedah Darul Aman. Satu lorongan yang baik mencari Al-Hafiz Harun. Bagaimana Al-Hafiz? Tetapi percubaan dan juga sentuhan terakhir itu agak sedikit lemah. Betul, memang yang cukup baik. Itu sebenarnya gerakan yang menarik. Hidalgo bertukar-tukar hantaran dan itu adalah killer pass. Bagaimana larian ke dalam Al-Hafiz Harun. Saya tak tahu kenapa dia tidak mau melepaskan rembatan. Jikalau dia ambil keputusan untuk, saya fikir dia harus melepaskan rembatan untuk sekurang-kurangnya mungkin ada rebound dan sebagainya. Dia cuba membuat hantaran, tetapi Ifadayo berada jauh di belakang. Saya rasa Nafuzi tidak akan marah jikalau dia mengambil keputusan untuk melepaskan rembatan. Itu pada pandangan saya, Hafiz Harun sepatutnya dia mengambil keputusan untuk membuat rembatan. Al-Hafiz melepaskan peluang keemasan untuk Kedah mendapatkan jaringan pertama. Satu hantaran yang cukup sempurna daripada Hidalgo. Tetapi seperti kata Najib tadi, beliau perlu untuk melakukan percubaan terus ke arah Akil Razak. Tidaklah sebegitu lemah percubaan daripada Al-Hafiz Harun. Tetapi ianya mungkin memberikan satu isyarat kepada pertahanan PDRM untuk kembali melihat bagaimana larian di sebelah kiri. Seperti mana sekarang ini Al-Hafiz Harun. Tetapi tidak berjaya untuk menerima hantaran.
yang dilakukan oleh rakan sepasukan. Ya, setakat ini memang mereka menggunakan Al-Hafiz untuk larian-larian deras beliau. Tetapi mungkin hantaran dia harus seperti litak tadi. Ya, saya nampak ada vision yang baik. Perlu hantaran yang lebih kemas untuk Al-Hafiz menerima bola tersebut. Kaule tak sampai kepada Uci Akbar. Semula kepada kawalan Kedah Darul Aman. Ke sebelah kiri Arif Farhan. Litak berikan arahan bermula di bahagian tengah. Kali ini daripada Moses ATD. Semula ke belakang untuk Akmal Zahir. Wan Amirul Afiq. Hidalgo satu sentuhan pertama yang cukup baik mencari Ifadayo. Tetapi tak ada di tengah, tak ada rakan di tengah. Sukar sebenarnya pada kedudukan beliau menerima hantaran di sebelah kanan, tetapi agak lewat kehadiran terutamanya Litak dalam kawasan penalti. Ya, memang saya nampak Hidalgo antara pemain yang mempunyai vision yang baik. Hantaran itu cukup, jikalau Fadayu membaca gerakan itu tadi, sudah pasti dia menerima bola dan seterusnya boleh merencanakan sesuatu. Kerana Litak sudah berada di depan. Al-Hafiz Harun juga sudah berada di dalam D-box. Itu sedikit sebanyak mereka harus perbaiki. Mungkin mereka boleh buat plan yang lain untuk dalam masa yang ada ini. Alif Najmi gerak di sebelah kanan di bahagian tengah untuk pertahanan PDRM, dikemudikan oleh James Kuwosa. Sentuhan daripada Fadi Awad. Azim. PDRM juga agak buntu bagi mendapatkan hantaran-hantaran ke arah yang lebih ofensif, bagi terutamanya dengan adanya Nabi Ahmad Lalfi dan juga Uci Akbar di barisan di dalam kawasan Kedah Darul Aman. Saya rasa mereka harus mengubah corak pandang mereka. Terlampau banyak bermain di bahagian mereka sendiri. Cukup sekadar hanya 2-3 pas di dalam kawasan mereka, dan bola seterusnya harus masuk ke dalam oponen. Itu lebih berbahaya untuk pasukan PDRM. Mudah bagi Wan Amirul Afiq untuk memintas hantaran jauh yang dilakukan. Semula kepada Hidalgo mencari tak sampai. Uncur dapat dibaca di sana oleh Akmal Zahir. Pada Kalamullah. Boyan Siga untuk Arif Farhan. Moses ATD. Manuel Ott. Ada dua pemain di sebelah kanan, Wan Amirul Afiq. Semula kepada Manuel Ott. Sekali lagi mereka memilih untuk ke bahagian belakang. Bermula di sebelah kiri Arif Farhan. Jauh mencari Litak tetapi mudah dipatahkan, dan juga clearance daripada Syafiq Ahmad. 20 minit jap aksi keseluruhan PDRM dan juga Kedah ini. Kita tahu ada dua percubaan, yang satu untuk Kedah dan juga satu untuk PDRM, tetapi secara keseluruhannya tempo permainan yang ditunjukkan agak sedikit pelan jap. Betul, memang saya tak suka dengan apa yang mereka pamerkan ini. Lebih banyak belega-lega one touch di bahagian tengah dan juga di belakang. Saya lebih suka kalau mereka forward ke depan, menerima bola seterusnya melancarkan serangan. Ya, ini gerakan-gerakan yang kita harap akan lebih baik. Sebab itu kita dapat lihat mereka buntu dalam mencari jalan penyelesaian. Sementara itu Litak lepas dari kawalan Syafiq Ahmad tetapi tidak berjaya untuk meneruskan larian. Hantaran kepada PDRM. Ya, kita tahu PDRM lebih gemar straight forward. Dia akan menghantar bola ke depan untuk menampakkan counter attack. Itulah yang PDRM lakukan dalam setiap perlawanan. Dan mereka tidak ada pemain yang menerima bola dan untuk melancarkan gerakan. Itu Fadi Mahmud di bahagian tengah, nombor 77 juga agak gagal untuk menghidupkan jentera tengah pasukan PDRM. Cemerlangan yang diharapkan daripada Ifadayu setakat ini
tidak nampak lagi sebagaimana yang diharapkan oleh sebahagian besar penyokong-penyokong Kedah Darul Aman, tetapi kita tahu beliau memiliki senjata-senjata yang kita tahu beliau mampu untuk melakukan kejutan. Tetapi setakat ini kita hanya melihat Ifadayu banyak bergerak di sebelah kanan, agak kurang menerima hantaran daripada bahagian tengah, dan itu mungkin akan dilihat selepas ini sekiranya Kedah memilih untuk mempercepatkan lagi hantaran daripada bahagian pertahanan dan juga tengah. Apa yang saya kenal pemain ini, dia antara D-box striker. Dia bukan seorang striker yang boleh buat dribble dan seterusnya. Kita lihat dia seharusnya bergerak, mendapat bola dan seterusnya membuka ruang untuk rakan melakukan hantaran. Ini kekurangan memang. Seperti yang saya kenal Ifadayu, dia bukan antara pemain yang punya speed, lebih banyak menerima bola, dan kita harap dia berada di dalam gol untuk menerima hantaran daripada rakan-rakan. Muasaan untuk Kedah. Boyan Siga untuk Arif. Sebelah kiri menanti Al-Hafiz Harun. Litak memberikan bantuan tetapi berjaya dikawal dengan rapi oleh Marcus Macaulay dan memberikan lontaran kepada PDRM. Alif Najmi. Safi. Satu hantaran yang tidak begitu sempurna, namun memberikan lontaran kepada PDRM. Itu hantaran akhir daripada Marcus Macaulay. Ke belakang semula Alif Najmi. Fadi Awad dalam kawasan sendiri ke belakang kepada ketua pasukannya, J. Mukuwosa. Baik kali ini daripada Uche Akbar. Antara ke hadapan Nabil, lepas bagaimana Nabil ketika ini. Satu peluang yang hampir-hampir dapat memberikan sesuatu kepada PDRM. Betul, memang Uche terlibat dalam gerakan itu. Nabil berjaya melepasi daripada kawalan pertahanan. Mungkin kawalan ataupun turning tadi itu tidak sempurna. Jikalau dia dapat melihat bola itu dan seterusnya melakukan rembatan, itu lebih baik untuk Nabil. Mungkin pada saya dia mungkin teragak-agak. Dia teragak-agak dan juga dia tidak bersedia dengan hantaran Uche tadi. Nah, itu satu peluang yang dimiliki sekali lagi untuk Nabil Amal Alpi. Satu dari arah sebelah kanan, satu lambungan yang mengatasi kalamullah. Tapi itu perlu dilihat dari perspektif yang berbeza bagi pertahanan Kedah terutamanya. Agak jarang membiarkan pemain penyerang pasukan lawan untuk masuk ke dalam D-box tadi. Ya, setakat ini back four Kedah, mereka tidak menerima asakan yang sebenar. Mungkin sekali-sekala datang daripada PDRM itu sebenarnya berbahaya untuk pasukan. Fedayo. Menel Odd, satu hantaran ke sebelah kiri mencari Al-Hafiz Harun. Masih dalam permainan. Tolakan yang tak sempurna, tak sampai daripada Al-Hafiz Harun. Melihat kepada rakannya yang menanti, iaitu Arif Farhan. Sayang sekali tolakan yang pada awalnya dilihat larian daripada Arif Farhan pada kedudukan yang tepat. Musa Satede. Untuk Boyan Siga naik ke atas. Baik kali ini sentuhan daripada Arif. Al-Hafiz Harun cuba melepasi kawalan pertahanan PDRM untuk Kedah mendapatkan sepakan penjuru yang kedua di separuh masa yang pertama. Ya, saya rasa Al-Hafiz lebih banyak dia harus bergerak kerana dia ada speed, dan juga dia mempunyai kawalan yang baik. Mungkin dia sedikit perlukan ketenangan daripada apa hantaran yang mereka rakan-rakan lakukan. Dia mempunyai peluang yang baik untuk menewaskan right back pasukan PDRM. Daripada Litak, satu in swinger ke tengah tetapi berjaya diselamatkan oleh pertahanan PDRM. Masih lagi dalam kawalan Kedah Darul Aman. Wan Amirul Afiq untuk Moses. Hantaran yang terlalu kuat ketika cuba mendapatkan manual out. Satu lagi peluang yang dimiliki oleh Kedah tidak dapat dihasilkan sesuatu dalam dua situasi ataupun sepakan penjuru yang dimiliki. Ya, saya rasa ini bukan permainan Kedah yang sebenar. Mereka sebenarnya lebih baik daripada ini. Mungkin
kemunculan dua pemain baru ini sedikit sebanyak Nak saya rasa menserasikan, nak serasikan itu, dan juga bagaimana chemistry antara mereka itu tidak dapat lagi. Okey. Kita harap ada perubahan segalanya untuk Kedah. Sekiranya mereka ingin mendapatkan jaringan awal. Sudah pun melepasi 25 minit di separuh masa yang pertama. Taran untuk Kedah Darul Aman. Sambil itu pengadil Tuan Muhammad Yassin memberikan sedikit teguran kepada main PDRM. Abdul Afiq mencari Hidalgo. Masih dalam permainan. Hidalgo lepas di sebelah kiri, cuba masuk dalam kawasan penalti, tetapi di sana cemerlang Fakrul Azim untuk menafikan larian yang dilakukan oleh Hidalgo. Sekali lagi tersekat corak yang dilakukan oleh Kedah Darul Aman. PDRM setakat ini walaupun melihat kepada kedudukan dan juga prestasi semasa, walaupun mereka menang dalam 4 perlawanan terdahulu, agak sedikit perlahan juga yang mereka pamerkan dalam aksi selepas 26 minit di separuh masa yang pertama. Ya, memang itulah taktikal mereka. Mereka cuba bertahan untuk tidak dibolosi separuh masa pertama. Memang agak sukar untuk pemain Kedah masuk di bahagian sayap dan sebagainya. Memang kita dapat lihat begitu ramai sekali pemain PDRM yang berada di belakang bola bila mereka bertahan. Mungkin pasukan Kedah perlu mengubah plan ataupun taktikal mereka bagaimana untuk melancarkan serangan. Nafuzi harus memikirkan sesuatu. Apakah bentuk corak serangan yang mereka harus lakukan untuk masuk lebih cepat ke dalam kawasan PDRM. Kalau nak dikirakan penjaring gol Kedah Darul Aman dengan ketiadaan William Lira yang meninggalkan Kedah. Sambil itu Jonathan Balotelli juga dengan 4 gol setakat ini berada di bangku simpanan, dan Litak juga ada 4 jaringan yang dilakukan sepanjang musim dalam saingan Liga Super kali ini. Ya, pandangan saya striker perlukan seorang yang punya speed. Itu perlu. Tapi itu tidak ada pada Ifadayu kerana dia hanya seorang pemain yang menunggu bola. Saya rasa Kedah perlukan seorang lagi pemain di bahagian depan untuk mengubah ataupun membuat pertahanan pasukan PDRM. Kerana saya nampak agak mudah Kapten PDRM James untuk mengawal Ifadayu setakat ini. Kerana Ifadayu tidak bergerak, dia tidak buat larian-larian deras di hadapan. Itu memudahkan James, itu Kapten PDRM, mengawal dengan cukup sempurna setakat ini. Kita lihat banyak posisi Ifadayu di separuh masa pertama ini tidak berada dalam seperti Najak kata, dia memerlukan bola dari hantaran tengah, di bahagian tengah untuk beliau lakukan percubaan ke arah pintu gol, tetapi beliau banyak dilihat di sebelah kanan, tempat yang sama dengan adanya Hidalgo. Ya, bersama dengan pasukan sebelum ini, dia lebih banyak menunggu bola rebound di depan. Ada orang setkan untuk dia. Dia bukan pemain yang bertindak sendirian. Itu bukan Ifadayu yang saya kenal. Itu percubaan yang dilakukan oleh Fakrul Azim, memberikan sepakan penjuru yang pertama kepada PDRM. Sedikit biasan yang terkena kepada Moses Atede. Akan dilakukan oleh Marcus McCauley. Sehingga terlalu jauh pula bagaimana kedudukan kali ini dalam kawasan penalti. Peluang untuk Kedah PDRM sebenarnya. Satu percubaan yang dilakukan tetapi berjaya dihalang oleh pertahanan Kedah. Satu situasi yang agak berbahaya di hadapan pintu gol Kedah Darul Aman yang tidak berjaya disempurnakan ataupun disudahkan oleh pemain-pemain PDRM tadi. Ya, memang satu peluang yang baik. Itulah kelebihan PDRM. Mereka menggunakan set piece mereka, mujur, tidak disudahkan dengan jaringan. Memang PDRM selalu mengambil kesempatan ini dalam beberapa perlawanan yang saya dapat lihat. Set piece mereka cukup baik. Uci punya peluang yang baik untuk melepaskan rembatan mujur. Ada pemain pertahanan Kedah yang berada di depan. Kita lihat Hafiz di situ yang menyelamatkan keadaan. Dua percubaan yang dilakukan. Yang pertama menerusi Uci Akbar dan tindakan susulan daripada James Kuwosa hampir-hampir memberikan jaringan pertama kepada PDRM.
Tapi kalau kita lihat daripada sepakan penjuru itu, kedudukan tidak berbahaya, tetapi bola itu dihantar semula yang memberikan kedudukan yang mengancam pintu gol Kedah Darul Aman. Ya, setuju. Apabila bola itu travel pergi ke belakang, seperti seolah-olah bola itu keluar daripada radar, tetapi apabila bola itu masuk semula ke dalam kawasan, ia mendatangkan bahaya. Sebelah kanan tadi Syafiq Ahmad, antara lintang daripada Syafiq. Masih lagi dalam kawalan PDRM. Baik dorongan daripada Uci Akbar. Bagaimana percubaan kali ini menguji kalamullah di pintu gol Kedah Darul Aman, sedikit tinggi. Tetapi satu pujian yang harus diberikan kepada Alif Nakiuddin ini. Beliau hendak melakukan percubaan dan juga melihat kepada half chance yang diperoleh. Melihat ada peluang dan melakukan percubaan. Ya, kesilapan daripada Akmal Zahir tadi yang saya rasa dia gagal untuk mengemas kemas. Sekurang-kurangnya Alif melakukan satu bukan on target, tetapi sekurang-kurangnya ada ke arah gol. Itu sedikit sebanyak kita dapat lihat ada positif daripada pasukan PDRM setakat ini. Kawalan untuk Kedah. Arif Farhan mencari Itak. Offside pula kedudukan Al-Hafiz Harun. Sudah beberapa kali formasi dan juga penglibatan 3 pemain ini. Arif Farhan menghantar kepada Litak. Litak mencari larian di sebelah kiri daripada Al-Hafiz Harun, tetapi tersekat di situ. Ya, saya nampak gerakan ini telah dibaca. Sepatutnya Al-Hafiz lebih banyak bergerak dan agak sukar dalam keadaan ini, mungkin agak lewat, tetapi mereka harus mengubah. Al-Hafiz, Litak, sepatutnya mereka ada lebih plan yang lebih baik di bahagian sayap itu untuk menewaskan right back mereka, itu Alif Nazmi. Yang setakat ini sangat baik dalam segi bertahan. Ujian untuk pertahanan PDRM, berjaya untuk menafikan setiap kali Kedah Darul Aman datang dari kiri dan juga di sebelah kanan. Terutamanya daripada kombinasi Litak dan juga Al-Hafiz Harun. Sekali lagi, kombinasi Litak dan juga Al-Hafiz, sambil terlibat juga di sana Manuel Ott. Tanduk keluar. Marcus Mekauli. Lepas Marcus Mekauli, ada 2 pemain di hadapan. Di sebelah kanannya Uci Akbar. Lepas 3 pemain. Baik, satu lorongan untuk PDRM, tetapi telah pun offside kedudukan Nabil Ahmad Latfi. Sayang Najab kerana 2 di sebelah kiri dan kanan. Beliau memilih untuk menghantar kepada Nabil. Betul, gerakan itu sangat menarik. Marcus dengan kawalan bola yang cukup sempurna menewaskan 3-4 main seperti Litak, Teddy yang tertewas. Saya ingin melihat semula adakah Nabil berada dalam kedudukan offside ataupun tidak. Dia buat pilihan tepat. Boleh saya katakan onside, boleh saya katakan dia tidak offside. Dia ada 2 pilihan. Dia tengah-tengah, ada 2. Dia tengah-tengah. Dia ada 2 pilihan, sama ada Uci ataupun Nabil. Tapi hantaran itu saya dapat lihat sangat baik. Mungkin pandangan yang berbeza daripada sudut pandangan berbeza daripada pembantu pengadil. Apa yang boleh saya katakan, dia tidak offside. Tapi pembantu pengadil telah pun memberikan isyarat dan juga mengangkat bendera, mengatakan kedudukan Nabil Ahmad Latfi itu berada pada posisi offside. Sekiranya tidak, pastinya satu keputusan yang agak berbeza untuk PDRM dan juga ianya agak sedikit akan mengejutkan pertahanan Kedah Darul Aman. Ya, pada minit yang ke-35 ketika ini. Ya, saya nampak Nabil punya improvisasi yang baik. Dia kreatif. Dia berjaya melarikan daripada opponent, daripada defender yang mengawal beliau. Kita dapat lihat sekali lagi bagaimana 4 pemain tertewas. Manuel Ott juga tidak memberikan cabaran. Di sini mungkin dia boleh lepaskan kepada Uci dan dia memilih Nabil untuk buat. Tapi kalau kita lihat daripada awal lagi, Nabil dia menanti dan terus menanti hantaran itu tepat pada masa dia bergerak ke hadapan, tetapi mungkin lewat hantaran, mungkin sedikit lewat daripada Marcus untuk menolak bola itu. Apabila dia bawa 2 step lagi ke depan, Nabil teragak-agak untuk buat larian. Terlepas peluang buat PDRM untuk mendapatkan jaringan. 10 minit terakhir yang krusial kepada kedua-dua pasukan untuk mendapatkan jaringan dalam separuh masa yang pertama. Kuasaan bola kalau kita lihat keseluruhannya memihak kepada Kedah Darul Aman,
Tetapi sekali-sekala PDRM dapat juga melakukan serangan balas yang menguji pertahanan Kedah Darul Aman. Ya, saya lebih suka pasukan yang banyak melancarkan serangan daripada penguasaan bola. Tidak mungkin penguasaan bola yang banyak mereka boleh menjaringkan gol. Tapi saya suka perjalanan lebih pada straight forward. Mereka ke depan untuk mendapatkan gol. Itu yang saya suka. Saya harap Kedah juga boleh melakukan perkara yang sama. Jago untuk Manuel Ot mencari Ifedayo dari arah sebelah kanan. Sekali lagi tak berjaya untuk menghantar kepada rakan-rakan di tengah. Ada kekasaran yang dilakukan oleh Ifedayo oleh Segun setakat ini yang tidak menampakkan lagi apa kelebihan yang beliau ada. Saya kenal pemain ni, kenapa dia harus berada di tepi, sedangkan itu yang Najib kata dari awal permainan. Dia sepatutnya berada di depan gol, di dalam D-box untuk menerima hantaran. Ini yang saya rasa perlu ditegur untuk dia berada di depan, kerana itu adalah tugas pemain seperti Hidalgo, Amirul Afiq untuk melakukan tugasan di tepi. Dia bermain di posisi nombor 9, nombor 9 player, tetapi kedudukannya berada di sebelah kanan. Itu yang agak sedikit menjadi perbualan, mungkin bukan saja kita tetapi penonton-penonton yang sedang menyaksikan, mengharapkan kedudukan Ifedayo dalam kawasan serangan di pintu gol PDRM. Ya, itulah yang saya kenal Ifedayo bersama dengan pasukan 2 musim. Dia menjadi penjaring terbanyak adalah kerana assist daripada rakan. Itu yang saya dapat lihat sejarah beliau beraksi dalam mendapatkan 2 gelaran sebagai penjaring terbanyak. Musim 2020 dan juga musim 2021, penjaring terbanyak Liga Super, anugerah penjaring terbanyak yang dimiliki oleh Ifedayo. Beliau pernah menjaringkan 2 gol ketika bertemu dengan PDRM pada musim 2020 ketika bersama dengan Selangor. Tetapi malam ini tak nampak lagi bagaimana sumbangan yang diberikan oleh Ifedayo. Tetapi kita tahu beliau ada kelebihan. Sama-sama kita nantikan apa yang boleh dilakukan oleh barisan pemain-pemain Kedah Darul Aman. Ada kekasaran yang mungkin dilakukan oleh Hidalgo. Ada pemain yang terbaring kerana pegawai pembantu pengadil yang melihat apa yang dilakukan oleh Hidalgo. Saya rasa mereka harus kawal. Saya nampak Hidalgo dipijak dalam insiden itu tadi. Tidak perlu tolak-menolak. Saya tidak perlu. Ada pemain yang sepatutnya tidak perlu melibatkan diri dalam insiden ini. Ya, boleh saya katakan ini ulang tayang yang kita boleh dapat lihat jelas. Dia dikasari. Hidalgo sebenarnya dikasari dan dipijak, tapi pengadil tidak mengesan. Sentuhan itu adalah sentuhan yang kemudian yang dilakukan oleh Hidalgo. Pembantu pengadil juga tidak membantu. Itu yang saya nampak ada persoalan yang boleh Hidalgo tekankan. Beliau cuba memberitahu kepada pengadil dan juga pembantu pengadil bahawa beliau dipijak sebelum pemain itu bangun dan meneruskan larian. Perhatikan di sini. Di sinilah Hidalgo dipijak dan ditarik. Dan itu sebenarnya yang membuatkan Hidalgo berasa tidak puas hati. Saya tidak tahu kenapa pembantu tidak membantu. Sepatutnya dia membantu pengadil, tetapi dia tidak melihat insiden itu. Dia terus memberitahu bahawa beliau dikasari oleh Alif Nakiuddin. Tak ada kad yang dilayangkan oleh pengadil perlawanan. Teruskan aksi pada kawalan ketika ini untuk PDRM. Satu antara lambung ke hadapan pintu gol Kedah. Hanya ada Nabil Ahmad Latfi saja di sana. Mudah kepada Kalamullah. Kedah memulakan serangan dari bawah. Boyan Siga untuk Manuel Ot. Mencari Arif Farhan semula ke belakang. Tak mahu memilih untuk menghantar kepada Moses Atede. Zahir. Moses. Turning yang baik daripada Moses. Fadayo. Tetapi hantaran daripada Litak kepada Hidalgo tak sampai. Hantaran kepada Kedah Darul Aman.
5 minit yang terakhir. Moses ATD untuk Hidalgo. Itak memberikan bantuan. Amirul Afiq ke belakang semula kepada Akmal Zahir. Bantuan di sana daripada Manal Ot. Boyan Siga memberikan kepada Arif Farhan di sebelah kiri. Al-Hafiz Harun. Maka beliau berjaya untuk melepasi kawalan antara rintang ke tengah, berjaya ditumbuk oleh Akil Razak. Tak ada pemain yang melakukan tandukan kerana bola itu terlalu hampir dengan kedudukan menjaga gol PDRM. Ya, betul, saya setuju. Memang itulah sepatutnya Al-Hafiz harus lakukan. Itu yang saya nak daripada Al-Hafiz sebenarnya. Dia membuat one against one, dia berani menggelecek dan seterusnya menghantar ke depan. Dia agak malang, tidak ada rakan yang menyambut. Dan satu hantaran yang saya rasa cukup sia-sia. Saya tidak tahu siapa yang berlari untuk dihantar untuk menerima bola tersebut. Dia mungkin ingin mendapatkan Ifadayo, tetapi kedudukan Ifadayo jauh daripada hantaran yang dilakukan. Itak. Ini kawalan daripada Fakhrul Azim. Ya, saya tidak nampak, tidak ada shooting. Ya. Tidak ada shooting yang ke arah gol yang melibatkan kedua-dua pasukan. Ini sedikit sebanyak memang agak sedikit pada saya agak hambar kerana serangan yang cukup tumpul, terutamanya pasukan Kedah yang saya dapat lihat tidak ada pemain yang berani melakukan rembatan daripada jarak luar. Itu sebenarnya harus ditekankan Fuzi dalam separuh masa kedua nanti. Kerana kalau kita lihat daripada kesebelasan utama, terutamanya bagi Kedah, 5 pemain yang di barisan depan yang memiliki ofensif player, iaitu Lita, Al-Hafiz Harun, Ifadayo, Hidalgo. Tetapi setakat ini seperti kata Najab tadi, tak nampak lagi percubaan yang berbahaya ke arah pintu gol pasukan lawan. Tarik di sana Marcus Macaulay, kad kuning pertama untuk Litak. Kerana Marcus Macaulay berjaya untuk kali kedua melakukan driving run daripada bawah terus ke kawasan ya, saya suka pemain ni, itu Marcus ya. Dia kawalan bola cukup kemas. Kita lihat bagaimana ia jelas memang ada tarikan daripada Litak. Beliau menarik baju Marcus. Marcus mungkin saya dapat lihat dia perlukan pemain seperti Nabil untuk buatkan larian, untuk dia Marcus melakukan hantaran kila-kila pas di celah-celah pemain. Uche harus bergerak, Nabil juga harus bergerak untuk memberikan option kepada Marcus membuat hantaran. Sambil itu sepakan percuma kepada PDRM dengan 3 pemain melakukan benteng. Sepakan jauh akan dilakukan tetapi terkena kepada benteng dan memberikan sepakan penjuru yang kedua kepada PDRM. Kesan akan dilakukan oleh Marcus Macaulay. Marcus mencari rakan dalam kawasan penalti, tandukan daripada Nabil tetapi tidak menuju tepat. Sambil itu lontaran kepada PDRM. Fakhrul Azim berikan tekanan oleh Al-Hafiz Harun, meneruskan larian Fakhrul Azim, dan di sana juga di antara Arif Farhan dan juga Al-Hafiz Harun memberikan kawalan kepada larian Fakhrul Azim. Saran yang dilakukan oleh Komin U. Moses cari Hidalgo, tetapi di sana ada 2 pemain seperti mana yang kita tahu, Alif Nakiuddin dan juga Hidalgo. Mereka masih lagi meneruskan lagi. Ya, mereka seperti dendam satu sama lain. Dan saya fikir Alif harus mengawal sedikit emosi beliau. Jikalau tidak, saya rasa 2 pemain ini sedang dipantau oleh pengadil. Pengadil pastinya nak melihat apa yang berlaku, cakaran antara 2 pemain. Sambil itu 2 minit tambahan masa di separuh masa yang pertama. Dan yang dilanjutkan. Rumusannya jap. Berhati-hati ataupun kekurangan idea yang
dipamerkan oleh kedua-dua pasukan ini. Ya, berhati-hati itu mungkin dalam 10 minit yang pertama, tetapi selepas itu sepatutnya ada plan yang baik untuk mereka melancarkan serangan. Ini bukan game yang saya nak lihat. Kedua-dua pasukan tidak menunjukkan kualiti yang kita harapkan, terutamanya pada pasukan Kedah lah yang saya dapat lihat sedikit perlahan corak mereka di bahagian serangan juga mengecewakan. Harap ada perubahan di separuh masa kedua. Semua mengharapkan ada corak permainan yang lebih menghiburkan yang ingin kita saksikan di separuh masa yang kedua. Ya, kita lihat bagaimana salah faham tadi itu sepatutnya tidak boleh berlaku antara dua pemain tadi. Refahan untuk Manuel Ott. Moses juga dikawal di bahagian tengah, begitu juga dengan larian yang cuba dilakukan oleh Fedayo. Ya, inilah sebenarnya yang kita nakkan daripada Fedayo. Posisi di tengah dan dia memberikan option kepada Manuel Ott untuk buat hantaran. Ya, mungkin tidak lepas 2-3 kali mungkin dia akan terlepas. Itu yang kita harapkan daripada seorang striker. Di awal sebentar tadi terlepas, namun ada kekasaran yang dilakukan ke atas Al-Hafiz Harun. Kad kuning yang dilayangkan untuk Fakhrul Azim. Satu kad kuning yang saya rasa agak sia-sia kepada Fakhrul. Sepatutnya ya, sebenarnya tidak ada sentuhan, tetapi cara jatuhan pemain itu ya jelas memang pemain akan melakukan situasi seperti itu. Mungkin juga referee tertekan apabila desakan tadi sepatutnya ada pemain yang diberikan kad kuning, tetapi dia melepaskan kad kuning itu kepada Fakhrul.